Soalan ialah meminta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan apakah rasional keputusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) untuk penggantungan pengeluaran lesen arak di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan bilakah pengeluaran lesen akan disambung semula. Itulah soalan saya. Terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Sebenarnya soalan Yang Berhormat itu tak berapa tepat sebab soalan menyebut rasionalnya DBKL untuk penggantungan lesen penjualan arak. Sebenarnya tidak ada sebarang penggantungan lesen penjualan arak. Yang ada ialah pembekuan pengeluaran lesen-lesen yang baharu bagi dalam kawasan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, mutakhir ini timbul keresahan di kalangan orang ramai berpunca daripada beberapa peristiwa akibat daripada pemandu-pemandu yang dikatakan mabuk dan telah mengancam nyawa dan ada juga sehingga menyebabkan kematian. Dan daripada situ kita menerima banyak pandangan daripada orang ramai, badan-badan NGO dan juga parti politik bahawasanya peristiwa itu dikaitkan dengan beberapa perkara termasuk soal perlesenan, kaedah mengeluarkan lesen, waktu arak dijual, kepada siapa dijual dan sebagainya. Dan susulan daripada itu timbul cadangan-cadangan termasuk daripada kerajaan untuk menyemak hal-hal yang berkaitan termasuk soal perundangan. Maka Dewan Bandaraya berpendapat adalah wajar dalam keadaan kita sedang meneliti apakah kaedah-kaedah penambahbaikan yang boleh dilakukan demi kepentingan awam, maka lesen-lesen baru tidak dikeluarkan sehinggalah satu garis panduan yang lebih kemas dan lebih teratur dapat kita adakan. Selain daripada itu Yang Berhormat, kepada soalan bilakah lesen-lesen baru ini boleh dikeluarkan, untuk makluman Yang Berhormat, lembaga pelesenan yang berkenaan telah pun dilantik. Mereka dijangka akan bersidang bulan hadapan dan diharapkan bila mereka bersidang sudah ada garis panduan baru yang lebih kemas, lebih teratur bagi mengelakkan ataupun sekurang-kurangnya membantu mengurangkan peristiwa-peristiwa yang saya maksudkan tadi. Dan pada masa yang sama akan ada perdebatan di dalam Dewan ini kerana ada rang undang-undang yang diperketatkan, maka saya percaya mungkin ahli-ahli Yang Berhormat juga akan menyentuh syur-syur dan cadangan tertentu supaya kita dapat menambah baik soal pengawalan pengeluaran lesen arak dan penggunaan arak yang menyebabkan masalah kepada orang ramai. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya persilakan Yang Berhormat Tuan Wong untuk soalan tambahan pertama. Ya, saya mendengar jawapan daripada Menteri Wilayah Persekutuan. Persoalannya, sama ada pengumuman tersebut telah dibuat pada 1 hari bulan Jun, sampai hari ini sudah 58 hari, masih belum ada garis panduan dikeluarkan. Dan sama ada sebelum pengumuman atau sepanjang 58 hari ini, sama ada rundingan ataupun consultation ataupun dialog dengan stakeholders berkenaan, sama ada daripada pihak hotel, restoran, bar, pemborong, importers, merchant dan sebagainya. Kerana industri ini melibatkan ramai peluang pekerjaan, ribuan peluang pekerjaan dan sama ada rundingan ataupun consultation dibuat sebelum ini dan semasa ini. Itu soalan saya. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Tidak ada sebarang masalah kalau pihak-pihak berkenaan ingin mengemukakan sebarang syur. Seperti mana juga ahli-ahli Yang Berhormat waktu perbahasan akta berkenaan nanti juga boleh membuat segala syur. Dan pada masa yang sama, Dewan Bandaraya telah mengaturkan satu sesi retreat pada awal bulan Ogos untuk membincangkan garis-garis panduan itu agar ianya dapat disiapkan. Yang Berhormat tidak perlu khawatir tentang kelewatan ataupun majlis itu tidak bersidang baru sebulan setengah. Sebab di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dulu lebih pada setahun lembaga itu tidak bersidang. Ya, daripada bulan Mei
2018 sehinggalah September 2019 baru bersidang. Jadi lebih pada setahun. Ini baru tak bersidang sebulan lebih, Yang Berhormat, dan tidak timbul masalah kesan kepada penganggur, pekerja dan sebagainya. Yang kita buat ni hanya garis panduan, pemilik-pemilik lesen sedia ada, mereka dapat menjalankan bisnes seperti biasa. Sebenarnya saya ikuti beberapa kenyataan akhbar yang dibuat secara bersama oleh beberapa ahli Yang Berhormat. Tetapi apa yang disebutkan itu saya rasa dah ada dimanipulasikan berlebihan daripada keadaan yang sebenarnya. Untuk makluman Yang Berhormat, lesen-lesen yang diperbaharui setakat ini yang ada dikeluarkan oleh kerajaan itu dahulu 2096. Tamatnya bulan September, sekarang belum lagi bulan September. Setakat ini yang dah pohon nak diperbaharui baru ada 200 lebih. Ya. Dan dia masih lagi mempunyai masa kerana semua lesen-lesen itu masih belum pun tamat. Berkaitan dengan lesen baru, cuma ada 69 permohonan lesen baru. Itu pun baru submit dan masih boleh dipertimbangkan. Tapi yang penting apabila lesen baru nak dikeluarkan, kita ingin memastikan garis panduan baru yang lebih teratur. Malaysia, Yang Berhormat, mutakhir ini lesen arak dijual dengan terlalu mudah. Hatta Singapura menghadkan masa arak itu dijual. Hatta di England, hanya premis tertentu saja boleh menjual arak. Mutakhir ini kelihatan terdapat di setengah-setengah kedai runcit pun boleh beli arak. Arak boleh dibeli pada masa yang tidak terhad. Saya fikir ini perlulah dikaji dan diteliti semula. Jadi kalau ada syur, cadangan daripada stakeholders, tidak ada menjadi masalah, mereka boleh mengemukakan syur-syur yang tersebut. Terima kasih, Muhammad. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Muhammad. Saya persilakan Yang Berhormat Kolekrai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ucap tahniah kepada Kementerian Wilayah Persekutuan atas pembukuan lesen baru sehingga ada garis panduan baru yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Soalan tambahan saya ialah apakah kerajaan ataupun kementerian berhasrat untuk menghadkan kedai-kedai penjualan arak ini di Kuala Lumpur khususnya di kawasan yang didiami oleh orang Islam dan juga menilai semula kedai-kedai yang telah pun ada di kawasan-kawasan orang Islam ini. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kolekrai. Silakan Yang Berhormat Menteri. Seperti mana yang kita semua faham, soal lesen arak ianya diperlesenkan kerana ia perlu dikawal. Dan kawalan itu adalah bagi menjaga kepentingan awam, menjaga keharmonian dan sebagainya. Dan ini tidak tertakluk hanya kepada negara kita. Hatta negara-negara barat sekalipun, mereka mempunyai kawalan yang agak ketat dan teratur. Tetapi ada tendensi, saya kata, ada tendensi dalam negara kita, perkara itu semakin hari menjadi semakin longgar. Dan ini adalah menjadi tanggungjawab kita nak menjaga kepentingan awam, bahawasanya garis panduan perlulah lebih teratur. Sudah tentulah penjualan minuman keras tidak boleh nak disamakan dengan penjualan kordial ataupun minuman biasa. Sebab dia akan menjejaskan orang lain selain daripada peminum, seperti mana kita tahu. Jadi sebagai sebuah kerajaan yang prihatin dan bertanggungjawab, semua aspek itu akan diambil kira, sensitiviti kawasan, waktu penjualan, premis dan tempat menjual, hendaklah kita siapkan satu garis panduan supaya ianya menjadi lebih teratur, lebih kemas tanpa kita menghalang soal hak sesiapa yang ingin melibatkan diri dengan membeli ataupun meminum arak. Tetapi adalah menjadi tanggungjawab bagi kerajaan tempatan terutamanya di bawah akta yang ditentukan, dan juga menjadi tanggungjawab ahli-ahli lembaga pelesenan tidak boleh mengeluarkan lesen mengikut sesuka hati ahli-ahli lembaga. Jadi apa yang akan dilakukan pada awal bulan Ogos nanti, saya baru selesai melantik 5 orang ahli lembaga baru. Mereka akan diberikan garis panduan yang jelas. Mereka tidak boleh secara mutlak sesuka hati mengeluarkan lesen tanpa satu garis panduan yang lebih jelas. Jadi garis panduan ini yang saya maksudkan perlu disiapkan dengan mengambil kira perkara-perkara termasuk apa yang Berhormat sebutkan tadi, insya-Allah.